Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat Al-Mubarakah 31 Disember 2021 bersamaan dengan 26 Jumadal Ula 1443. Ini adalah merupakan siri yang ketujuh tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Surah yang ke-36, juzuk yang ke-32. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 37 sampai ayat 40. Ayat 37 sampai ayat 40 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 957. Para jemaah sekalian, ayat yang kita akan bincangkan ini masih lagi dalam tanda-tanda wahdaniyah wa qudrah. Wahdaniyah azim qudratihi, dan kuat besarnya kuasa keagungan Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan balik orang mati, iaitulah dengan diberi perbincangan kajian tentang malam. Allah beri pada kita malam untuk nak tukar silih ganti malam itu, dia berinya matahari dan bulan. Matahari dan bulan berjalan di atas paksi, berpusing di galaksi orbit, dia panggil. Yang betulnya orang panggil makhluk Allah Ta'ala yang besar berada di bahagian atas. Dalam siri yang lepas kita bincang di bawah, di bumi yang mati, kemudian dihidupkan dengan turunnya hujan, tumbuhnya tanam-tanaman, pokok yang berbatang, pokok yang menjalar, dan juga manusia yang hidup berpasangan di atas muka bumi. Alhamdulillah, dalam siri ini Allah angkat kita ke langit, tengok ke alam atas, alam cakrawala, supaya kita tengok keagungan Allah Azza wa Jalla di mana saja. Kita tengok ke bawah, menjenguk ke atas, semuanya tanda-tanda keagungan Allah sangat jelas kepada kita. Mudah-mudahan ini menambahkan keimanan, keyakinan, kekuatan iman kita, beriman, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, dan membuat persiapan yang rapi untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bila-bila masa saja dari sekarang. Baik para pelajar, tengok muka surat 957 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca dulu surah Yasin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. والشمس تجري لمستقر لها
Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. 4 ayat perbincangan kita dalam dalil Allah SWT tunjukkan kepada kita kekuasaannya, keesaannya yang berada di bahagian atas. Mari kita pergi satu-satu kepada huraian. Tengok ayat 37. Ya, betul 37. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Dalil dianya malam. Malam tu satu dalil. Salah satu daripada tanda keagungan keesaan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita kena ingat selepas ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala kemukakan kepada kita dalil-dalil ala imkanil ba'thi wal hasyri yang menunjukkan Allah berkuasa untuk hidup kembali semua manusia ini dan kumpul balik manusia di mahsyar dengan dalil-dalil di atas muka bumi. Kita tengok dah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini dalil daripada ahwal al-azminah. Keadaan masa pula. Masa, apa dia masa? Malam dan siang. Itu masa. Waktu gelap, waktu cerah. Yang mencerahkan dua ni, yang menggelapkannya siapa? Matahari dan bulan. Itu maka Allah kemukakan kepada kita dalil, 4 dalil. Arba'atu adillah, 4 dalil dengan keadaan masa. Tuan-tuan tanda, hari ini kita akan belajar 4 dalil tentang masa dan juga cakrawala yang berada di sebelah atas. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran ini kita nampak bila kita baca satu-satu bersambung sana sambung sini, barulah kita nampak susunannya sangat rapi dan sangat teliti. Sebab tu dia bila kita tadabbur tu kita nampak. Maknanya muda atas muka bumi, kamu tengok dah dalil-dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kamu tak berfikir ke? Bumi yang mati disuburkan dengan air hidup balik. Orang yang mati tidak ada halangan, tidak ada sekatan, tidak ada sebarang kesusahan bagi Allah untuk hidup balik. Maknanya ayat ini sangat-sangat besar mengajar kepada kita para jemaah sekalian tentang keadaan malam dengan siang itu menjadi tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa ayatul lahum, Allah Ta'ala jadikan dalil bagi mereka, iaitulah al-lail, malam. Kenapa malam dijadikan satu dalil? Al-lailu haitsu nanzi'u anhu an-nahar. Bila mari malam, siangnya tak ada. Fa idzan nasu qad saru fi zulmatin. Orang ramai pun duduk dalam kegelapan. Gelap pula berbeza di antara awal bulan, tengah bulan ada cerah. Hujung bulan gelap balik. Yang kita akan tengok nanti Allah Ta'ala sebut kepada kita berapa? 4 dalil yang besar yang wajib kita kena beriman dan tambahkan keyakinan.
idza hum muzlimun. Naslahu minhun nahar. Tengok, Allah Ta'ala guna perkataan naslah. Naslahu. Apa makna naslahu? Kami hilangkan siang daripadanya, daripada dunia ini. Fa idza hum muzlimun, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Tuan-tuan kena belajarlah. Kalimah asal. Salh tu macam kita sembelih kambing, kita lapah tu. Kita keluarkan kambing itu daripada kulit dia. Itu dia panggil salh. Maslah, kalau kita pergi ke Arab, kita duduk di Mekah ke Madinah, dia ada tempat dipanggil maslah. Maslah ni tempat sembelihan, slaughter, tempat orang proses sembelihan daging ni, sembelih kambing, unta, maslah. Jadi kenapa Allah Ta'ala gunakan naslahu? Naslahu ay nukhriju wa nanzi'. Kita keluar, kita tarik cerah, mari malam, mari gelap. Yadullu ala ikhraj syai'in an jildihi. Mana asal kalimah maslah, mana kita keluar daripada kulit dia, keluar isi. Sekarang ni bila mari malam, naslahu minhun nahar, kita keluarkan dia daripada siang. Keluar daripada siang. Tiba-tiba mereka akan jadi gelap. Di sini akan dibahaskan oleh ulama tadabbur nanti, di antara malam dengan siang siapa dulu? Jangan jadi macam telur dengan ayam, siapa dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Sekarang ni kita nak tahu malam dulu ke siang dulu. Sebab dia berganti dua tu. Malam siang. Siapa dulu? Malam ke siang. InsyaAllah kita masuk ke sesi fawaid, nanti kita akan bincang panjang di sana. Jadi tuan-tuan kena tunggu sampai fawaid, sampai habis, sebab fawaid tu masih lagi dalam kelas tadabbur kita ni. Kadang-kadang di fawaid itu banyak dia punya perbincangan. Yang tafsir ni kita akan ringkaskan. Baik. Jelas itu bahawa naslahu minhun nahar. Kita tarik keluar siang, mari malam. Dalil yang kedua, tanda. Dalil nombor 2. Ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Bermula tadi dengan malam. Kemudian bila mari matahari, malam pun hilang. Mari siang. Tajri, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Jadi matahari dia duduk dipanggil paksi dia tu. Duduk atas tu. Galaksi, tempat dia musim. Tajri. Allah Ta'ala sebut kata tajri. Apa makna tajri? Maknanya dia tu berlari. Macam mana dia berlari? Wallahu alam, tu kita tengok di langit. Kita tengok ni. Allah Ta'ala dah sebut kepada kita malam dengan siang. Al-lailu wan nahar. Al-lailu naslahu minhun nahar. Yang menyebabkan pertukaran ini iaitulah dua tanda besar Allah Ta'ala beri pada kita. Apa dia? Asyamsu, matahari. Wasyamsu, itu dipanggil matahari. Matahari allati sulikhan naharu minal lail, yang telah dicabut pula siang daripada malam, malam daripada siang. Tajri biqudratillahi ta'ala, berjalannya matahari, berlarinya matahari dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, li mustaqarrillaha ay ila mawdi'i qarariha, ke tempat tetap dia. Mana dia berjalan, dia pergi duduk situ. Esok sambung balik. Tempat yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah bagi dia. Allah Ta'ala takdirkan bagi apa? Bagi matahari dan bulan itu ada perjalanan dia, ada mustaqar di tempat dia duduk. Jadi kita nak cari di mana, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kerja kita, mengorek, mencari, supaya kita semua mendapat faedah daripada ilmu, daripada tanda-tanda yang telah diberi, ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang besar. Besar tu kalau kita tengok dalam buku sains tu,
di antara matahari dengan bulan dengan bumi ni pun berapa beza dia punya besar. Jadi saya tak nak ceramah bab sains lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tu ya. Wasyamsu tajri, matahari itu berlari, dia tulis berlari, kelihatan beredar. Tajri, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Jadi matahari ini bergerak di atas paksinya, mengambil masa 25 hari bagi melengkapkan satu putaran. Panjanglah tuan-tuan tengok dalam ilmu falak. Menarik. Sebab tu kalau ada seminar falak ke, penjelasan tentang falak, saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan masuk. Ikuti. Sebab kita nak tengok kuasa Allah Ta'ala di sebelah atas sebagaimana. Baik, apa kata para ulama? Wasyamsu tajri li mustaqarri laha, matahari kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Kata di para ulama tafsir, ila maudhi'i qarariha, duduk di tempat tetap dia. Dia pusing, dia rehat situ. Anna mustaqarraha, tempat tetap di mana? Tempat dia jatuh. Setiap tempat tu dia jatuh situ. Dan dia tidak akan melepasi kawasan itu. Panjanglah kata-kata ulama tafsir. Kita simpul dengan kata-kata Ibnu Katsir. Al-Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata apa? Limustaqarri laha, tempat dia duduk matahari itu, tempat dia beredar, ada dua pandangan. Yang kata mustaqarrun laha al-makani, tempat dia beredar di mana? Dia akan berhenti di bawah aras. Dia berhenti di bawah aras. Tengok dalam hadis. Saya baca hadis tuan-tuan. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Zar. Nabi kita bersabda kepada Abi Zar. Hina gharabatis syamsu, ketika matahari terbenam, Nabi tanya, Abu Zar, atadri aina tazhab? Anta tahu ke mana matahari itu pergi? Sekarang ni dah maghrib kan, dah tak ada, dia pergi mana? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Zar kata, Allah dengan Rasul tahu, saya mana tahu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahtal arsh. Dia pergi, dia sujud di bawah aras. Duduk matahari di situ. Fatasta'zin. Kemudian dia minta izin dengan Allah untuk naik balik besok. Fayu'zanu laha, diizinkan kepadanya. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbala minha. Bila sampai masa nak kiamat, dia sujud di bawah aras. Wa tasta'zinu fala yu'zan. Minta izin nak naik, Allah tidak izinkan. Yuqalu laha rji'i min haitsu ji'ti. Membalik semula, di mana kamu datang tadi? Mana dia naik, di sebelah dia jatuh. Gitulah tanda besar kiamat, iaitulah apabila matahari naik di sebelah barat. Sebelah tempat dia jatuh, dia naik di situ. Fatatlu'u min maghribiha, dia naik di sebelah maghrib. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ayat kita ni lah. Hadis Abu Zar ini rawahul Bukhari wa Muslim. Satu lagi hadis daripada Abu Zar juga. Hadis ini pun sahih daripada Bukhari Muslim. Qala, Abu Zar kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala. Aku tanya Nabi tentang firman Allah Ta'ala ini. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar ke tempat ini tetap baginya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustaqarruha tahtal arsh. Tempat dia break di bawah aras. Itu hadis, dua hadis menunjukkan matahari itu berhenti di mana.
Berhenti di bawah aras. Kita kata itulah hadis Rasulullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir, maknanya mustaqar al-makani di bawah arsy, tahta al-arsy. Dan yang kedua mustaqar dengan makna tempoh perjalanan, ai muntaha sayriha, berakhirnya perjalanan matahari, wahwa yaumul qiyamah, pada hari kiamat apabila matahari tidak lagi diizinkan naik, maka dia naik di sebelah barat, maka ketika itu berlakunya kiamat. Kita kata dua tafsir, mustaqar maknanya tempat tinggal dia, tempat dia duduk setiap hari di bawah aras, dan tempat berakhir edaran dia pada hari kiamat. Wallahu alam. Hari kiamat ada matahari? Naam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW beritahu, tadnu syams yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, ketika kita berada di mahsyar, ketika itu matahari dekat dengan kepala. Matahari duduk atas kepala. Masa tu. Allahu Akbar. Kita sekarang ni berapa jauh di antara kepala kita dengan matahari? Berapa jauh? Tapi kalau matahari pancar di musim panas, duduk di negara Arab, negara panas tu, boleh orang panggil boleh mendidih otak kita. Duduk Malaysia ni tak teruk sangat. Bayangkan pada hari kiamat, qadru mil. Matahari sekadar 1 mil. 1 mil, satu batu boleh, satu qadar batang celak mata orang perempuan tu. Bagaimana kita nak duduk? Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah duduk di bawah bayangan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi. 7 golongan ini boleh duduk di bawah bayangan yang Allah sediakan pada hari kiamat. Di antaranya orang yang berkasih sayang sama-sama dia, hati dia terikat dengan masjid. Apabila bersunyi malam-malam dia bangun bermunajat, menangis dia kerana Allah, itu dia panggil orang yang layak duduk di bawah naungan teduhan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi besar matahari ni. Kira-kira matahari berputar pada paksi mengambil masa 25 hari untuk melengkapkan pusingan. Pergerakan ialah beredar mengelilingi galaksi selaju 786,000 km sejam. Itu ahli sains kata, kita kata wallahu alam. Tuan-tuan bacalah dalam buku sains lah, dan untuk penjelasan yang lebih detail dalam masalah ini. Yang kita naknya matahari itu beredar. Dia beredar dengan siapa? Zalika taqdirul azizil alim. Itu adalah takdir, ketetapan Allah, Tuhan yang maha berkuasa lagi amat mengetahui. Jadi kalau kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, kita tak pelik dah lah. Nak pelik macam mananya? Zalika, isyarah tu, zalika. Ai ila jari syams, mana matahari itu beredar dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada ulama kata zalika ila ma zukira min amril laili wan nahar. Demikianlah peredaran, pertukaran malam dengan siang dengan kuasa Allah. Kita kata dua-duanya betul belaka. Sama ada kita nak tuju kepada malam atau kita nak tuju pada matahari. Alhamdulillah, dua-duanya beredar, dua-duanya bertukar, dua-duanya berpusing dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Al-Qahirul Ghalib, yang maha gagah perkasa, Al-Alim Al-Muhit, yang maha mengetahui, meliputi segala maklumat, Alladhi yudabbirul amra, yang menyusun atur perjalanan hidup ini, perjalanan matahari dan bulan, siang dan malam. Maka nizam, peraturan ini sangat ajaib, sangat pelik. Kalau kita tengok, la ya'tarihi wahanun wa la yalhaquhu khalalun. Semenjak ada dunia ni, tak dengar lagi kita kata matahari tak naik hari ni rusak, tunggu sepepak datang dulu. Tak pernah berlaku. Bulan pun sama juga. Sekali-sekala kita nampak macam dia dekat tu, macam mana? Macam matahari dengan bulan tu dekat, dia panggil selisih. Samt maknanya dia selisih. Dia jalan, dia tak akan berlaga dua tu, sebab ray masing-masing.
Allahu akbar. Tajri li mustaqarrilaha, tak nak berlaku. Maknanya orang panggil gerhana tu selisih ya. Dia tak aksiden. Aksiden bila? Hari kiamat esok. Jangan takut dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Cuma sekali-sekala Allah beri kepada kita ujian-ujian ini supaya kita la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Ayat 39. Wal qamar, dan bulan pula. Kita pergi kepada ilmu tentang bulan. Qaddarnahu manazil. Bulan, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. Dia panggil manazil. Manazil itu macam stesen. Dia lalu ikut ni. Hatta adakan al-urjunil qadim. Sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Tanda buah kurma kering melengkung gitu. Orang panggil bulan sabit. Al-hilal, bulan sabit. Kata ahli tafsir, wa qaddarnal qamara, kami telah tetapkan kepada bulan itu manazil. Ada tempat dia pergi pula. Dia berjalan ikut mana. Ai lil qamari manazil, bulan itu ada tempat dia, ada dia panggil apa tadi? Ke tempat yang ditetapkan baginya. Beberapa peringkat. Berapa peringkat? Dia ada 28 manzil. 28 tempat. Zakarnaha, setiap malam dia akan pergi situ. Maknanya daripada dia kecil, dia pergi manzil yang pertama, naik. Dalam bahasa orang Palak dia panggil 13 darjah setiap hari itu dia membesar. Besar gerha apa ni panggil badar, purnama, kecil balik. Dia ada 28. Sebab apa 28? Mana 28 hari itu dia membesar dan mengecil balik. Dan ada 2 malam yastatiru lailataini. 2 malam dia tak ada. Sebab kalau bulan 30, maknanya 2 malam tu kosong. Malam ujung bulan hok gelap tu. Itu dia panggil tak ada dah. Tak ada manzil situ. Dia kosong. Kemudian kalau malam 29 dia jadi sehari 1 malam je kosong. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita belajar ilmu falak tu detail. Ana di pondok kita ni, Allah irham bapak saya dulu, dia pandai ilmu falak. Dia belajar dengan datuk saya, Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani, mak bapak mertua dia. Belum jadi mertua tu kena mengaji ilmu hak pelik-pelik ni, hak payah-payah dulu. Di pondok kita dia ada kayu dipanggil rubuk mujayab. Rubuk mujayab ni macam huruf D gitu kan. Rubuk mujayab. Kita nak tengok, nak ukur pergerakan matahari itu. Alhamdulillah kami belajar di sini. Saya dulu sempatlah juga belajar, boleh nak kira takwim ni, boleh. Lepas tu kita pun tumpu ke benda lain. Sekarang ni kena mengaji balik tapi seronok tuan-tuan, kita belajar ilmu falak, bukan ilmu nujum. Ilmu falak ni kita tengok pergerakan. Sebab itu sekarang ni bila timbul orang kata ahli falak meramalkan hujan sekian-sekian, sahabat-sahabat kita asatizah falaki ni kata, bukan. Itu yang buat ramalan tu bomoh, tak bomoh hujan. Ahli falak dia tak ramal, dan ahli meteorologi, kaji cuaca pun dia tak boleh ramal. Dia tengok peredaran, tengok angin ni nak gimana. Cuma dengan teknologi baru ni kita boleh ukur kelajuan angin tu, dan kita boleh tengok berapa banyak lebih kurang air yang dia bawa. Sebab itulah jangkaan banjir di kawasan ini, sebab angin tu menuju ke situ. Tapi dengan kuasa Allah boleh je dia tukar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, bila mari ramalan cuaca, dijangka tempat kita ni kena hujan, pada waktu itu jangan panik. Jangan duk sibuk, duk update di Facebook. Pada waktu itulah kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ambil wuduk, solat. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya angin yang nak tuju di sini membawa mudarat,
hujan yang terlalu banyak, alihkanlah dia ke tempat yang selamat, yang tak mudaratkan manusia dan makhluk-makhluk lain. Tu kuasa Allah. Nak tukar ke mana? Tukar ya. Daripada dia tuju sini, pom, dia pergi ke lain. Begitulah keadaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Habis tak nanya ke orang lain, kita betulkan doa. Jangan kata, ya Allah, hawalaina wala alaina, ya Allah, selamatkan tempat kami, tenggelam tempat lain. Jangan. Kena sempurnakan doa kita. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jangan timpakan hujan yang berat itu ke atas tempat kami. Bawalah dia ke tempat lain yang selamat daripada kebinasaan kepada manusia, hayawan-hayawan dan alam ini. Kita pandai Allah tak nak pusing ke mana. Alhamdulillah, tuan-tuan akan tengok keajaiban. Kalau kita berdoa, insya-Allah Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Angin betul-betul tuju ke tempat kita, dia kena. Sama ada dia pusing ke tempat lain, banjir di sana, ataupun dia yutan balik ke tempat yang Allah Ta'ala nak letak dia selamat. Minta dengan Allah. Kan? Oh, tak boleh ke update Facebook? Update Facebook tu bolehlah sebagai orang panggil maklumat. Tapi yang sebenarnya, kita nak buat apa dengan Facebook? Hati-hati tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Sepatah tak minta dengan Allah, minta selamat. Kalau setakat hati-hati, jaga-jaga, tengok air naik, ambil Facebook, ambil gambar, letak dalam WhatsApp, pada 30 hari bulan 12, air naik depan rumah saya. Mana rumah awak? Jadi sebab tu saya kata, tuan-tuan jangan buat panik kepada orang dalam masalah ini. Jangan sekali buat panik kepada orang. Bagi tahu jelas. Ini pada pukul sekian, tarikh sekian, ini air depan rumah saya sebab hujan terlalu lebat, parit tersumbat. Habis cerita. Tapi kalau air betul naik, air naik dari bawah. Mari daripada sungai dah penuh, melimpah, itu yang orang takut. Kalau setakat air parit depan rumah awak tersumbat, gotong royong cepat-cepatlah pergi bersihkan longkang, parit biar air keluar. Jadi kita taklah memanikkan orang, sebab itu tidak baik. Menakut-nakutkan orang itu tidak baik. Betul, nak bagi maklumat awal, tapi biar jelas. Jangan sampai menakutkan, memanikkan orang, memeningkan orang, jangan. Baik, mari kita masuk kepada cerita kita. Mana Allah Ta'ala jadikan sebulan tu ada 28 manzil, 28 tempat dia, tempat bagi bulan tu 28, dia berpusing situlah. Besar, hilal, kemudian naik balik. Allah kata apa? Hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Sehingga di akhir peredarannya, hari yang ke-29 itu, kelihatan kembali pula ke peringkat awal. Mana awal dia? Akhir, kecil balik, dan di awal bulan, ke peringkat awalnya berbentuk melengkung, seperti tandan yang kering. Bentuk hilal dia panggil itu. Allah Ta'ala buat bandingan. Bandingan supaya orang Badui mudah nampak. Urjun. Orang Badui ni hidup dia dengan batang tamar. Pokok tamar tu kerja buat dia dah. Makan minum duduk dekat situ. Jadi Allah Ta'ala buat gambar. Dia tak kata dengan pokok lain. Sebab pokok lain ni, pokok kelapa, tempat kita ada. Buah tamar tak banyak. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala turunkan Quran ni kepada orang Arab. Orang Arab ni kerja dia dengan buah tamar. Maka Allah Ta'ala buat kal urjunil qadim, seperti ud izqin, orang panggil melengkung seperti tandan yang kering, tandan pokok tamar tu. Al mutaqawwisu liqidamihi, kerana sudah lama dia pun jadi gitu. Masya-Allah. Jelas mulai ayat ni kan. Tujuan apa? Tukar malam dengan siang ni apa tujuan? Tuan-tuan tanda, dia punya objektif pertukaran malam dengan siang dalam surah Yunus. Kita dah bicara dalam surah Yunus, ayat yang kelima yang lepas. Dalam surah Yunus, ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Allah jadikan matahari dia panggil sinaran. Sinar matahari itu. Sinaran. Pasal tu dia panggil daw. Dia wal qamara nur. Bulan tu bercahaya. Sebab tu cahaya bulan kita boleh tengok ya. Cahaya matahari, nak lawan matahari jangan main, punah mata kita.
Dia panggil matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil, Allah Ta'ala tetapkan perjalanan bulan itu ada manzil, tempat dia membesar dan kecil balik. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah kata aku nak suruh tahu bilangan tahun dan juga hisab. Kira-kira kita tahu sekarang ni, bertukar tahun dah, esok tahun baru, janji kita dengan orang bila. Jadi semua tu kita tahu hari ni, besok, lusa. Bila janji? Lusa. Kita tahu lepas 2 malam jumpalah lusa kan. Baiklah. Ayat yang 40. Ini dalil yang keempat. Dalil yang keempat tentang kekuasaan Allah Taala di langit. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Matahari dia tak boleh nak kejar bulan, tak boleh. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Sebab apa? Yakni bulan pun tidak dapat mendahului matahari. Mana kalau dia tidak kata tiba-tiba kita duduk pukul 3 petang, tiba-tiba gelap. Sebab bulan mari dah, matahari hilang. Mana ada? Bertukar musim sejuk, musim panas, panjang pendek tu ada, tapi nak kata cross line tak mungkin. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Dia tak kacau orang, dia tak ganggu orang. Masing-masing berjalan di atas landasan dia. Tengok susunan ayat dulu. Lamma zakara syamsa wal qamar. Setelah Allah Ta'ala sebut matahari dan bulan. Matahari kerja dia mengeluarkan siang. Itu yang kita nampak. Matahari mari, siang ada. Wa kana al-qamaru muqarinan lil-lail. Bulan dia akan duduk dengan malam. Wa kana fi nizamil laili wan nahar manafi'un linnas. Sistem penggiliran malam dengan siang ini adalah memberi manfaat pada manusia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut matahari, bulan, dua-duanya duduk fi falakin yasbahun, duduk di atas landasan masing-masing. Dia tak kacau orang. Matahari dia ada tempat dia, ada orbit, ada galaksi, ada macam-macam istilah lah. Bulan ada manazil dia, setiap kawasan tu tak ada orang kacau masing-masing. Bila bulan pergi, matahari datang, matahari mari, bulan pergi. Dua-dua itu la yumkinu lisyamsi. Tengok. Allah pun jawab ayat lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ai la yumkinu lisyam an talhaqal qamar. Tak mungkin matahari potong bulan. Fahaza amrun muhalun wa mumtani'un. Perkara ini perkara yang mustahil dan tidak akan berlaku di alam waktu hidup dunia ni, sebab Allah Ta'ala dah tetapkan perjalanan masing-masing. Tengok dia punya huraian sedikit. Al-muradu qila al-murad annahu la yumkin an yajtami'a. Tak mungkin matahari keluar, boleh ada sekali duduk sebelah-belah, sengih dua tu. Tak mungkin. Matahari mari, bulan pergi. Sama ada kita duduk di atas siang atau duduk malam. Semua itu di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Tak bolehlah kita kata nak tukar-tukar. Ada ulama mengatakan la yumkin nafi an tasqadima. Ayat ini Allah Ta'ala nafikan berlakunya permelanggaran, aksiden antara matahari dengan bulan. Walaupun kita nampak dekat, tapi mereka tak aksiden, dia hanya boleh selisih. Selisih. Mata kereta api laju tu. Kereta api Jepun ke Cina tu laju berapa kilometer sejam. Tak, dia selisih boleh. Keluar landas. Macam berlaku di Kuala Lumpur begini tu. Tukar lorong. Baiklah. Wa kullun fi falakin yasbahun ay wa kullun yaduru fi falakis sama.
kerana tiap-tiap satunya matahari dan bulan beredar terapung di tempat edarannya masing-masing. Tak ada orang kacau dia. Kan? Macam-macam lah tafsir ulama ni. Malam tak boleh ambil tempat siang, siang tak boleh ambil tempat malam. Kita kata lebih kurang ya, huraya-huraian. Anda duk tengok pandangan itu, pandangan ulama ni, maknanya kesimpulannya dua ni dia tak akan rempuh siapa-siapa. Dua ini bertukar pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan tetaplah dia. Kita kata alhamdulillah. Kan? Nikmat Allah Ta'ala anugerahkan. Bayangkan kalau malam sentiasa tak ada siang, apa nak jadi kita? Tak sedap juga. Siang semua tambah malam, penat pula kita. Allahu Akbar. Baiklah. Tamatlah para pelajar sekalian ayat 37 sampai 40, tafsirnya sangat ringkas. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah dari sudut ilmiah dan juga sudut kehalusan kesenian bahasa Al-Quran, susun atur Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Yang pertama, tuan-tuan kena tulis lah. Yang pertama, qauluhu ta'ala wa ayatul lahumul lailu nasluhu minhunna, sampai ke akhir ayat lah. Sampai ke ayat 40 ni. Tak payah tulis semualah, tulis ayat ni. Ayat 37 hingga 40 ini. Kullu hadza dalilun zahirun. Ayat ini menjadi dalil yang zahir. Wa burhanun bahirun. Bukti yang sangat mengkagumkan. Ke atas mana? Ala azamatil khaliq. Keagungan Allah Azza wa Jalla. Keagungan sifat Allah Ta'ala. Keagungan kuasa Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah menyusun atur perjalanan matahari dan bulan. 4 ayat ini. Yang kedua, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Tengok ayat. Wa ayatul lahum, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripada. Naslah mana kita hilangkan. Kita dah sebut di awal tadi, naslah macam orang panggil lapah kulit kambing tu. Buang tu. Itu dia panggil maslah. Apa maksud ayat ini? Fihi dilalatun bayyinatun. Ayat ini menjadi dalil yang terang ala ma tazhabu ilaihi al-arabu. Orang Arab mengatakan bahawa annal laila qabla an-nahar. Malam dulu baru siang. Li'anna as-salkha wal kashfa bimakna wahid. Maknanya salkh maknanya dia buka, dia tarik dengan satu makna. Al-lailu naslahu minhu an-nahar wal masluh an yakunu qabla al-masluh. Yang ditarik tu mesti sebelumnya yang tarik. Maknanya kita kata kita lapah tu sebelum daripada isi dia. Fayajibu an yakuna al-lailu qabla an-nahar. Jadi menunjukkan bahawa malam tu sebelum siang. Malam sebelum siang. Jadi kita tahu susunan perjalanan ikut kira-kira Arab. Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Bermula dari bila? Daripada maghrib semalam. Kalau kita kata Jumaat, dalam hadis Nabi SAW perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Bermula bila? Bermula daripada maghrib semalam sampai ke maghrib petang Jumaat. Itu dipanggil malam. Sebab itulah kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Gedung selawat itu bermula daripada maghrib Khamis hatta sampai ke maghrib Jumaat. Kalau kita kata bila bulan Ramadan, bila ke bermulanya Ramadan? Bermula maghrib malam pertama Ramadan. Bila sah dah nampak anak bulan hilal Ramadan, maka kita pun bolehlah solat tarawih. Dan kita boleh berniat puasa besok. Oh, nampak dah Bilal Syawal. Hilal Syawal dah nampak? Nampak. Kita pun bolehlah bertakbir raya. Tamatlah Ramadan, kena bayar fitrah. Maknanya malam bagi di seorang Arab bermula malam sebelum siang. Kalau TV kita dah pukul 12 minit bermula esok. 12 1 minit tu
dikira AM. Nah, habislah. Pagi dah tu kita. PM, AM. Jadi, maknanya dia mula 12, kita tak. Kita mula maghrib. Sebab tu, jemaah kita ni, jemaah haji ni, dia duk kira time lagu negaraku. Pukul 12 malam dia nak pergi melontar. Sebab dia kata ni untuk esok. Kita kata tak. Tidak. Kita kalau nak kira, sebab waktu melontar tu bila, dia ada sistem dia lain daripada waktu perjalanan lagu negaraku kita. Kata di para ulama, semua ibadat lain bermula pada waktu malam, kecuali wukuf di Arafah bermula pada waktu siang. Dulu kita dah hurai dah tajuk ni. Jangan pening. Arafah dah. Arafah kita mula daripada zuhur hari 9, berakhir subuh besok. Subuh pagi raya. Tapi kalau malam puasa, kita mula daripada maghrib ni sampai ke maghrib besok. Waktu selawat pun daripada maghrib Khamis sampai ke maghrib Jumaat. Mana orang Arab ni kata annal laila qabla an-nahar. Dia mula malam dulu sebelum siang. Jadi kita tak payah kelahi lah masalah ni. Kita berbeza dengan kita nak kelahi masalah telur dulu ke ayam dulu. Jadi sebab ni ada cerita dah. Baiklah. Itu dia panggil istinbat. Yang ketiga, fa idzahum muzlimun. Matahari pergi, datangnya malam. Bila mari malam, ketika itu mereka berada gelap gelita. Ayat ini tazkirul khalqi bihadhihi ni'mah. Allah Ta'ala nak beri peringatkan kita kepada makhluk ini dengan nikmat Allah Ta'ala ini. Kalaulah nikmat Allah Ta'ala ini dengan siang tidak mari malam ketepikan dia, bermakna kita duduk dalam keadaan gelap yang sentiasa, siang sentiasa, ataupun kita duduk dalam gelap sentiasa. Dua-dua tu memenatkan. Gelap semua payah. Berapa bahaya kita kena tenaga nasional kena buat. Tak apalah di bandar duduk dalam hutan ni macam mana? Nak pergi cari kayu, nak pergi cari rezeki dalam hutan. Ni orang sibuk ni tu. Kalau malam semua orang nak tebang balak macam mana? Kan? Sibuk sehari dua ni duk cari kayu balak dalam air tu. Kelahi lah sama dia. Kan? Baiklah. Allahu Akbar. Ayat yang faedah yang keempat. Anna hadhihi syamsa, matahari yang ada ini muqaddaratun. Allah Ta'ala telah takdirkan dengan satu susunan yang cukup munazzam, cukup teratur dan teliti. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut ayat zalika taqdirul azizil alim. Yang menyusun atur perjalanan matahari ini siapa? Al-Aziz. Siapa dia Al-Aziz? Allah yang maha gagah perkasa. Apalagi Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi kalau Tuhan maha mengetahui, sudah tentu dia susun atur dengan cara yang cukup teliti. Alhamdulillah. Yang kelima, fi qawlihi ta'ala wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan pula kami tetapkan dia, takdirkan dia melalui beberapa peringkat. Apa dia maksud peringkat? Manazil dengan mana peringkat? Haitsu huwa mawdu' fi falakihi. Dia duduk di tempat dia. Dia akan berjalan di atas orbit ataupun tempat dia berjalan, tapi dia ada manzil, ada tempat, ada peringkat. Manzil tu dengan mana peringkat? Setiap malam peringkat. Daripada hilal tebal sikit bulat macam cincin kata orang, akhir kali full dia panggil al-badar, malam purnama penuh. Malam penuh purnama. Dia kecil balik. Akhir sekali kal urjunil qadim. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia panggil manazil. Berapa peringkat? Ada 28 peringkat. 28 malam. Yang satu lagi 29 tu kosong ataupun 30 tu kosong. Alhamdulillah. Yang keenam, fi qawlihi ta'ala kal urjunil qadim. Macam urjunil qadim, tandan kurma yang kering yang sudah lama. Dia panggil al-qadim. Itlaqul qadim ala ghairillahi.
Jadi kita boleh kata qadim, benda tu lama nisbah kepada dia ya. Lama tu. Dia tidak belaga dengan kita kata Allah SWT tu qidam. Allah Ta'ala tu lama. Sebab itulah setengah ulama dia bahas tentang masalah al-qidam, al-azali, menunjukkan pada azaliyah ataupun awaliyah. Mana Allah Ta'ala tu awaliyah, mana yang paling awal tak ada sebelum dia. Itu dia panggil perbahasan. Maknanya kadang-kadang disebutkan benda al-urjunil qadim, tandang kurma yang lama, yang sudah kering, yang lama tu jadi melengkung. Baiklah. Maknanya yang ketujuh, qauluhu ta'ala las syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Matahari tak akan potong bulan, dan malam tak akan potong siang. Masing-masing kullun fi falakin yasbahun. Ay lamma jara zikrus syamsi wal qamar, setelah Allah Ta'ala sebut matahari dan bulan di antara tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, wa ala sifati, dan di atas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun atur, yang maha mengetahui, maka manusia pun nampak matahari ini dekat dengan bulan, nampak dengan mata, kan? Dan mereka boleh ilmu tentang perjalanan itu dengan nama-nama yang disebutkan. Seperti bintang-bintang, dia panggil ja'ala fis sama'i buruj. Ada buruj, ada bintang apa tu. Jadi orang-orang Arab ni duk main dengan bintangnya, dia tak percaya dengan Tuhan. Sebab itulah Nabi larang bila turun hujan, jangan kita kata hujan ni diturunkan oleh bintang sekian. La. Kita kena kata mutirna bi fadlillah. Turun hujan ni dengan limpah kurnia, bukan sebab bintang. Tapi puan-puan orang Arab dia duk belajar juga ilmu buruj ni, ilmu tentang bintang, kan? Tu kan dia kata hujan turun ni dengan sebab bintang ni. Kita kata tidak. Kita macam kita sekarang ni, bulan 12 ni, biasanya orang panggil musim tengkujuh, musim, tapi yang menurunkan hujan tu Allah. Sebab tu ada kalau musim tengkujuh tak ada masalah apa-apa. Tahun ni kosong, tak ada hujan sikit-sikit je. Sebab tahun depan orang pun berani buat kenduri bulan 12. Tengok naik perahu, kan? Nak pergi belarak majlis kenduri kahwin tu, naik terpaksa kena naik sampan. Macam-macam naik jentolok kes, orang panggil kes, duduk atas tu buat naik. Macam-macam cerita sebab kita tak tahu. Jadi jangan nisbahkan turun hujan tu kepada buruj. Kita kena nisbahkan hujan yang turun itu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya juga. Mana matahari, nama dia perjalanan tu orang panggil buruj, dan juga tusamma manzil, peringkat nisbah kepada bulan. Sebab bulan tu dia kecil, besar, penuh, kecil balik. Maknanya setiap dua ni dia tak akan kacau orang lain. Yang ke-8, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak boleh nak potong bulan. Sebab apa? Sudah. Tuan-tuan tengok. Dan duna aksihi. Matahari tak boleh nak kejar bulan. Dalam ayat Quran Tuhan sebut matahari tak akan kejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Siang tak boleh nak potong malam. Tapi dia tak sebut bulan tak kejar matahari. Kenapa tak sebut? Kenapa tidak disebut? Itu soalan. Dia kata kaifa nafa ta'ala al-idrak anis syamsi lil qamari duna aksihi. Ayat ini Tuhan sebut matahari tak akan kejar bulan. Tapi dia tak sebut bulan kejar matahari. Sebab apa? Al-jawab. Ini jawapan dia. Jawapan ini ambil daripada kitab Fathur Rahman Al-Ansari. Dia kata apa ni? Al-jawab li'anna sayral qamari asra. Makna bulan tu lebih laju. Li'annahu yaqta'u falakahu fi syahrin. Bulan perjalanannya sebulan balik semula ke tapak dia. Wasyamsu la taqta'u falakaha illa fi sanatin. Matahari setahun baru balik semula kepada dia panggil tapak falak dia tu. Fakana jadirah bi an tusaf bi nafil idrak. Maka Allah Ta'ala nafikan matahari tak boleh nak kejar bulan sebab bulan dia pusing
dalam masa sebulan, pusing setahun baru balik mula kepada dia punya falak. Allahu Akbar. Wallahu alam. Tuan-tuan tengok dalam kata Ibnu Ashur, wa fil kalam iktifa li'anna taqdir walal qamaru yudriku syama walan nahar sabiqul lail. Maknanya jelas dah kepada kita dia. Cuma ada ulama tafsir kata sedemikian. Baiklah. Yang kesembilan, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua matahari dan bulan itu berjalan di tempat dia, di orbit, di galaksi. Ji'a bi dhamirin yasbahun. Kenapa Allah Ta'ala guna yasbahun dengan dhamir jamak? Sedangkan dianya dua aja, matahari dan bulan. Patutnya yasbahani, kan? Yasbahun. Kenapa diguna jamak? Ini bahasa sikit. Li'anna al-murad ifadatu ta'mim. Maksud dia nak umumkan. Hadzal hukmu lisyamsi wal qamar wa jami'il kawakib. Masuk semualah. Mataharinya, bulannya dan juga bintang-bintang juga tak kacau orang. Masing-masing duduk di tempat. Fi falakin, duduk di tempat mereka, dia tak pergi tempat orang lain. Kita kata Masya Allah. Itu yang ke-9. Yang ke-10, apa dia para jemaah sekalian? Yang ke-10 kita tengok pada ayat kita, wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum, tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala itu al-lailu naslahu minhun nahar. Bulan kita cabut daripadanya siang. Jadi intiqalun ila dilalati mazahiril awalim ulwiyah. Allah Ta'ala semalam tunjuk pada kita dalil bumi yang begitu detail, dengan pokok-pokoknya, dengan buah-buahannya, dengan bentuk buminya, dengan air sungainya, dengan macam-macam. Kemudian sekarang ini Allah angkat kamu di atas, sangat teliti. Ni ala daqiqi nizamil khaliq, supaya kamu mantapkan kepahaman kamu bahawa sangat teliti susun atur yang Allah SWT jadikan kepada matahari, bulan dan bintang-bintang. Jadi bagi orang yang ada akal, orang yang ada mata hatinya cerah, dia tengok semua itu dengan hati ainul basirah, bahawa tak mungkin sebesar ini matahari, tak mungkin secomel ini bulan, tak mungkin banyaknya bintang-bintang kalau tidak ada pencipta yang mengatur perjalanannya. Alhamdulillah, kita kata ayat ini telah memberi satu, kalau orang Kelantan dia panggil, lepas kita kemaskan kayu tu, kita pasok dengan kayu pula, dia panggil baji. Orang Kelantan kata baji. Baji ni apa? Macam pasok itu. Maknanya dengan ayat ini telah menjadi satu, orang panggil, kemantapan kepada hati kita, yakin dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang begitu besar disusun atur yang begitu rapi, sudah tentu di sana ada Tuhan yang menyusun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan iman kita, Allah Ta'ala kuatkan keyakinan kita, Allah Ta'ala letakkan kemanisan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita boleh mati dengan husnul khatimah, melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan ringkas kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 41 dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.